Sejarah bab 8 Pilihan Raya 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Setelah berlangsung pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, negara kita melalui satu perkembangan baharu dalam sejarah demokrasi negara. Berikutan kemenangan besar dalam pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu 1955, Parti Perikatan membentuk Kerajaan Persekutuan. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Majlis Perundangan Persekutuan yang berperanan mengubal undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu turut mengalami perubahan dari segi bilangan keanggotaannya. Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Majlis Perundangan Persekutuan yang digelar MPP pada tahun 1948 terdiri daripada wakil peringkat pentadbiran pusat, Majlis Negeri, anggota kerajaan pusat dan ahli tidak rasmi seperti yang berikut. Komposisi ahli MPP dan keanggotaan: 52 orang ahli tidak rasmi yang dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu, 3 orang ex officio, Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan, 9 orang residen British mewakili 9 buah majlis negeri, 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka, 11 orang ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Jumlah komposisi ahli MPP ialah 77 orang. Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Selepas pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955, beberapa perubahan berlaku secara berperingkat di negara kita. Berikut merupakan komposisi ahli MPP dan keanggotaan. 52 orang ahli yang dipilih melalui pilihan raya, 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. 11 orang menteri besar mewakili negeri, 2 orang wakil negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Jumlah komposisi ahli MPP seramai 100 orang. Berikut merupakan kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Yang pertama, kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Persuruhjaya Tinggi British. Yang kedua, proses pertukaran dan pembaharuan berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Persuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Yang ketiga, kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Namun begitu, masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Susulan itu, sistem alih dimansuhkan. Akhir sekali, keanggotaan MPP menyaksikan perkembangan penting amalan pentadbiran demokrasi di negara kita. Keadaan ini menggambarkan kejayaan kerajaan persekutuan yang dibentuk dan dipimpin oleh rakyat tempatan, manakala ahlinya dipilih oleh rakyat. Tunku Abdul Rahman dalam ucapannya pada sesi pembukaan Majlis Perundangan Persekutuan pada 31 Ogos 1955 menyifatkan peristiwa ini sebagai hari yang amat penting dalam sejarah majlis ini dan sebuah peristiwa penting dalam perjuangan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. Majlis yang baru ditubuhkan ini telah bersidang buat julung-julung kalinya di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Halimatun Abdul Majid ketika mengangkat sumpah sebagai ahli MPP. Beliau merupakan ahli wanita pertama MPP. Yang dipertua Majlis Perundangan Persekutuan, Raja Muhammad Uda menyampaikan ucapan kepada MPP yang baru ditubuhkan. Sebahagian daripada ahli MPP 1955. Dengan pembentukan Majlis Perundangan Persekutuan ini, rakyat tempatan mula memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran.
Pembentukan Majelis Perundangan Persekutuan juga menunjukkan kompromi melalui perkongsian kuasa antara kaum bagi mencapai kemerdekaan. Hasil kerja Sofia Iza dan Ain Natasha. Sekian, terima kasih.